Dalam video ni kita akan lihat lagi berkenaan dengan vertebrata dan juga 3 kumpulan yang bakinya, iaitu burung, ikan dan juga amfibia. Jadi apa ciri-ciri untuk burung? Okey, kalau kita lihat ya, burung ini dia juga adalah homoeoterma. Okey, maksudnya dia punya darah dia tetap, suhu dia tetap dan tidak berdasarkan daripada persekitaran. Jadi burung, adakah kita jumpa burung yang hidup di dalam air? Kita tahu tidak. Jadi kita tahu ciri-ciri burung adalah dia hidup di darat. Yang ketiga adalah dia juga bernafas. Macam mana dia bernafas? Dia bernafas melalui paru-paru. Okey, bernafas melalui paru-paru. Yang keempat, kita tengok macam mana burung dia menghasilkan anak. Macam mana anak dia. Okey, dan kita tahu burung dia tidak beranak tapi dia menghasilkan telur. Okey, saya tulis sebagai bertelur lah. Okey, kita tak pernah jumpa lagi burung yang dia menghasilkan dia beranak, dia punya anak dia. Dan yang kelima adalah dia punya badan. Dia seperti mamalia tapi badan dia bukan dilitupi bulu tetapi badan dia dilitupi bulu pelepah. Okey, bulu pelepah. Dia bukan bulu saja tapi bulu pelepah. Dan yang terakhir, yang paling jelas sekali adalah dia mempunyai sayap dan juga paruh. Dia ada sayap dan juga dia ada paruh. Tak ada daripada yang 5 ni yang mempunyai sayap ataupun paruh. Okey, jadi contohnya senanglah. Okay, contohnya adalah burung. Burung pun ada pelbagai jenis. Baik, yang seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan ikan. Ikan, adakah dia poikiloterma ataupun dia homoeoterma? Jadi ikan ni dia sebenarnya adalah poikiloterma. Maksudnya dia berdasarkan suhu persekitaran lah, dia bergantung kepada suhu persekitaran. Jadi apa lagi ciri-ciri ikan? Adakah ikan wujud di darat? Tentulah tidak. Okey, ikan hidup dalam air. Ikan dia hanya wujud dalam air. Kalau ikan dia dekat darat, maksudnya ikan tu dah matilah. Okey, macam mana ikan dia bernafas? Ikan dia tak ada paru-paru tapi dia bernafas menggunakan insang. Dia bernafas melalui insang. Dan yang kelima, macam mana dia melahirkan anak? Adakah dia beranak ataupun bertelur? Kita tahu ikan dia bertelur. Okey, sebab tu kita ada makanan yang dinamakan sebagai telur ikan. Yang kelima, macam mana badan dia? Badan dia dia tidak ada bulu tapi dia dilitupi oleh sisik. Dia dilitupi oleh sisik. Dia macam juga dengan reptilia ataupun ular. Tapi ular dia hidup di darat, tapi ikan hidup di laut. Okey, jadi ini contohnya. Okey, contohnya adalah ikan lah. Okey, ikan lah. Okey, yang terakhir, amfibia. Amfibia ni apa pula? Amfibia ini dia darah dia macam mana? Poikilo ke homoeo? Jadi jawapannya adalah poikiloterma. Kita akan tengok lagi apa contohnya. Okey, dia hidup di mana? Untuk amfibia dia unik sikit sebab dia hidup di darat dan dalam air. Okey, maksudnya dia hidup dekat darat dan juga dalam air. Maksudnya dia adalah haiwan yang dua alam. Yang ketiga, macam mana amfibia ini dia bernafas? Caranya, amfibia ini dia unik sikit kerana dia bernafas melalui insang. Apabila waktu dia menjadi anak ataupun dia kecil, dan bila dia dah dewasa, dia bernafas melalui paru-paru dan kulit lembap. Kulit lembap. Maksudnya dia ada dua jenis sistem pernafasan lah berdasarkan dia punya umur dia. Okey, dia kulit lembap ini waktu dia dah dewasa. Okey, jadi apa lagi contoh lain? Macam mana dia melahirkan anak adalah dengan dia cara bertelur. Tapi telur dia special, dia tak seperti telur burung. Telur dia berlendir. Okey, berlendir.
Dan telur dia ni dia tidak ada cengkerang. Maksudnya telur dia lembek sahaja. Dan yang kelima, macam mana dengan badan dia? Badan dia adalah dilitupi oleh sisik juga. Sisik kulit lah. Okay, yang lembap. Okey, kita tengok apa contoh amfibia ini. Anda mungkin pernah dengar kata amfibia, tapi apa contoh dia? Contoh yang paling senang sekali adalah katak. Kalau anda perhatikan ya, katak ini dia suhu dia berdasarkan suhu persekitaran. Maksudnya kalau kita letak dalam air panas, darah dia akan jadi panas. Manakala dalam air sejuk, dia akan jadi sejuk lah. Dan dia hidup di darat dan di dalam air. Dan kita tengok ya, dia bernafas menggunakan insang ketika dia menjadi anak, iaitu ketika dia pada fasa berudu, dia boleh berenang. Dan kemudian dia bernafas melalui paru-paru bila dia dah dewasa, dia dah jadi katak. Dan dia bertelur, kita mungkin pernah tengok telur katak ya. Dan dia dilitupi oleh sisik kulit yang lembap. Baik, jadi kita tengok balik apa yang kita telah belajar dalam invertebrata. Dia terbahagi kepada 5, iaitu mamalia, reptilia, burung, ikan dan juga amfibia. Dan setiap satu ini dia ada ciri-ciri dia. Yang pertama berkaitan dengan darah. Yang kedua berkaitan dengan kehidupan dia di mana. Lepas tu yang ketiga, yang ketiga berkaitan dengan paru-paru. Yang ini sepatutnya ada paru-paru juga. Yang keempat, macam mana dia lahirkan anak. Sama ada dia melahirkan anak ataupun dia bertelur. Dan yang kelima adalah bagaimana badan dia ataupun ciri-ciri dia. Dia punya badan dia dilitupi bulu ke ataupun sisik dan sebagainya. Okey. Dan yang terakhir kita tengok pada contoh-contoh bagi setiap kumpulan ini. Okey, kita jumpa lagi untuk video yang akan datang bagi bahagian invertebrata.